Uh, Nama saya Sofiadi bin Ahmad Arifin. Metrik nombor metrik IIV 180079. Jadi kepada saya akan bentangkan pasal ad-dilalah. Kami akan bincangkan pasal ad-dilalah al-mutabaqiyah, ad-dilalah at-tadammuniyah, ad-dilalah iltizamiyah, ibaratun nas dan isyaratun nas. Jadi kita akan memulakan dengan ad-dilalah mutabaqiyah. Dilalah mutabaqiyah maksudnya idza istimalul lafaz fi kamil maknahu al-ma'dhu' lahu. Maksudnya apabila gunakan lafaz pada makna yang sempurna. Maksudnya contohnya bawah ni, al-misal satu, wa halallahu al-bai'a ala ibahati mubadalati ma bibal. Maksudnya direct saja. Wa halallahu al-bai'a, maksudnya Allah halalkan baik. So direct lah, maksudnya halalkan baik, akad dan ijab dan kabul. Okey. Contoh lain, alal maulud lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Ala ijab nafkah az-zawjat ala al-aba. Okey. So maksudnya pun direct. Dilal mutabaqiyah maksudnya ni maksudnya muwafaqah, sepadan. Maksudnya terus direct. Nombor dua ni maksud dia bapa perlu memberi nafkah kepada zaujat. Contoh lain, kalimah al-fakir. Maksudnya siapa yang tidak memiliki harta. Nombor empat, kalimah al-bai' iaitu ala rukni min ijab wal qabul. Lima, kalimah al-bait ala al-jidran wal asqaf wal nawafid wal abwab allati yahtawiha. Maksudnya rumah lah, maksud ada bumbung, ada atap, ada tingkap, ada pintu dan ada tapak. Seterusnya. Slide seterusnya. Kedua, ad-dilalah at-tadammuniyah. Dilalah at-tadammuniyah ni, tadammun maksudnya kandungan. So dilalah al-laf ala juz'i maknahu alladhi wada'a lahu. Maksud dia dilalah maksud kandungan. Contohnya lafaz al-bai'. So bai', apa yang terkandung pada bai' adalah ijab dan qabul. Jadi kalau dalam dilalah tadammuniyah ni dia memberi maksud salah satu daripadanya, sama ada ijab ataupun qabul. Nombor dua, lafaz solat. Dilalah ala ruku'. Diguna perkataan solat tapi bukan membawa masuk solat. Bukan membawa masuk solat tetapi makna rukuk. Nombor tiga, lafaz asabi'. Dilalah alal anamil. Maksudnya jari, tapi jari itu dimaksudkan adalah hujung jari, anamil. Lianna kulan min hadhil makna laisa huwa tamam makna alladhi wada'na. Seterusnya, slide seterusnya. Okay, yang seterusnya adalah dilalah iltizamiyah. Maksudnya dilalah lafaz ala lazim akli au fi maknahu. Ataupun ada takrif lain, amrin kharijin an makna aslihi. Maksudnya benda yang keluar daripada makna secara konteks itu. Contohnya al-bai'. Al-bai' kalau ikut dilalah apa dia tadi? Al-baqiyah, yang first tadi. Maksudnya ijab dan kabul. Al-bai'. Kalau ikut tadammun salah satu sama ada ijab atau kabul. Kalau ikut iltizamiyah
dia luar maksud tapi ada kaitan dengan baik. Ataupun kata lainnya dia berkonsekuensi, dia hasil sebab daripada ketan baik tu. Contohnya ala thubut milk wa wujub taslim. Dia baik itu kesan daripada baik itu adalah memiliki harta dan wajib menyerahkan harta tu. Orang yang membeli itu akan sebut milk, orang yang menjual akan wujub taslim, menyerahkan harta. Contoh kedua, ayat Quran lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim amwalihim. Fuqara kat sini ayat ni terangkan pasal muhajirin yang pindah daripada Mekah ke Madinah. So muhajirin ni dia kira macam ukhriju, dibuang oleh musyrikin. So harta mereka semua tinggal di Mekah. Jadi mereka ni dipanggil sebagai, mereka bukan fuqara tapi mereka tinggalkan hartanya. Macam tu lah. Dia kesan daripada tu dia jadi jadi fakir. Okey, seterusnya. Okey. Lupa nak terang. Tadi yang 3 pertama tu dilalah dia. Okey, dilalah 3 pertama tu dia dilalah ni, dia ada 2. Ghairul lafzi dengan dilalah lafziah dengan ghairul lafziah. Dua-dua ni ada terbagi kepada 3, iaitu dilalah tabi'i, dilalah akli dengan dilalah wad'i. Tapi akli dengan tabi'i itu tak diterima oleh ulama'. Yang hanya diterima oleh ulama' adalah wad'i. Wad'i pula terbagi kepada 3. Yang tadi tu lah, tatabaqiyah, tadammuniyah dan iltizamiyah. Lepas tu ada pembahagian dari segi ulama' Hanafi. Pembahagian dari segi ulama' Hanafi dan ulama' mutakallimin selain Hanafi. Yang Hanafi ada 4, ibaratun nas, isyaratun nas dengan ada lagi 2. Yang akan dibincang kat sini hanya 2, ibaratun nas dan isyaratun nas. Okay. Yang pertama ibaratun nas, iaitu dilalah lafaz alal makna awil hukum al maksud min sawqihi aw tashri'ihi solatan aw tab'an. Okay. Maksudnya dilalah lafaz yang menunjukkan makna atau hukum dari segi konteks atau pensyariatan secara isolah atau tabaan. Okay. Contohnya aqimus solah. Okay. Kalau nak tengok makna dari segi isolah, makna yang zatnya, maknanya wajib dirikan solat. Kalau makna tabaan, maksudnya perlu wajib bersihkan diri, perlu wajib tutup aurat bagi cari pakaian, tutup aurat, perlu wajib wuduk, perlu wajib menghadap kiblat dan sebagainya. Jadi tabaan ni yang mutaakhir, yang datang kemudian. Dia tak direct pada ayat tapi boleh nampak pada ayat. Wa ya'fu qasdush musyari' aw mutakallim bil Quran al-kharijiyah aw min siyaq aw bil qara'in al-kharijiyah aw min siyaqin nafsi. Maksudnya makna satu ayat tu boleh difaham melalui makna satu nas tu boleh difaham melalui nas yang lain ataupun nas yang sama. Okay. Ibaratun nas tashtamilu al-anwa' di nusus al-wadihah jami'an min az-zahir wal nas wal mufassir wal muhkam. Ba'duha qad qasad maknahu isolatan, ba'duha qasad taba'an. Contohnya makna
kalau tengok dekat nusus wadihah dekat yang an-nas ni contohnya, nas ni yang tak ditakwilan. Contohnya ayat kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad itu hanya ada masuk isolah saja, tabaannya tak ada. Maksud dia Allah itu satu dan tak ada maksud yang datang mutaakhir yang kemudiannya. Jadi itu dia semua, itu saja daripada saya serahkan kepada kawan saya untuk isyaratun nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Abdul Rahman, IIV 180010. Okey, seterusnya kita akan sambung dalam isyaratun nas. Okey, ta'rif dulu. Dilalatul lafz ala al-ma'na hukum ghairi maqsud la asalah wa la tab'an lakinnahu lazim zati muta'akhir lil ma'na allazi siyaqun nas min ajlihi. Okey. Jadi kalau ibaratun nas tadi adalah bila nas tu kita ambil secara direct terus makna dalam perkataan tu. Tetapi kalau isyaratun nas, kita bukan ambil makna yang direct, bukan makna asalah, bukan makna tabaan. Kalau asalah tadi adalah makna yang serta-merta, contoh ahallallahu al-bai' aw harrama riba kan. Makna asalah dia adalah Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Makna tabaan dia adalah Allah nak bezakan antara jual beli dan riba. Tetapi kalau dalam konteks isyaratun nas, bukan kedua-dua makna ni yang difahami oleh para ulama. Jadi isyaratun nas ni pun adalah salah satu cara ulama Hanafiyah cuba untuk memahami nas-nas Al-Quran. Okey. Jadi Syekh Khalid bin Abdul Rahman Al-Mak ada sebut dalam kitab dia, untuk isyaratun nas, nak tak nak dia yahtaj ila at-ta'ammul wan nazar. Dia nak kena ada sedikit proses pemikiran. Dia kena ada sedikit proses ta'amul, proses ta'amul dan proses an-nazar. Dia kena pemahamannya adalah lebih mendalam daripada pemahaman ibaratun nas. Sebab ibaratun nas ni adalah satu pemahaman secara muka, secara luaran. Tapi isyaratun nas adalah pemahaman yang lebih mendalam. Contoh kalau kita tengok lafaz Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, katakan. Allah kata dalam Quran, jangan kamu kata jangan kamu kata kepada ibu bapa. Tetapi kalau kita ambil ibaratun nas daripada ayat ni, jadi apa yang Allah haramkan cumalah jangan sebut perkataan jangan sebut ataupun pemahaman tabaannya adalah jangan kita melakukan jangan kita bercakap kasar dengan ibu bapa. Tetapi kalau melalui isyaratun nas, apa yang kita boleh faham kat sini, secara logiknya, takkan Allah nak haramkan setakat perbuatan jangan bercakap kasar dekat ibu bapa kan. Jadi perbuatan yang lain tu adakah dibolehkan? Jadi sebenarnya tak boleh juga. Sebab dengan pemahaman isyaratun nas, apa yang Allah SWT nak katakan dekat dalam ayat tu adalah al-iza. Apa yang menyebabkan perkara itu haram adalah al-iza. Ilah dia adalah al-iza, iaitu menyakiti. Jadi kalau perbuatan yang sekecil-kecil menyakiti tu Allah SWT dah haramkan, apatah lagi perbuatan yang lebih buruk. Tapi pemahaman ni bukan pemahaman ibaratun nas. Sebab apa? Pemahaman ni bukan pemahaman muka, bukan pemahaman yang direct daripada nas tu. Tetapi kena ada proses at-ta'ammul, kena ada proses an-nazar. Dia cuba untuk fokus, dia cuba untuk mendalami lebih lagi pada nas tu. Okay. Kita tengok kepada contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut uhilla lakum lailatus siyamir rafathu wal ila nisaikum. Okey. Jadi kalau kita ambil pemahaman ibaratun nas, Allah Subhanahu, kita secara mudah kita boleh faham, okey, apa yang harus adalah pada bulan puasa ni dibolehkan untuk orang yang dibolehkan untuk kita untuk bersama-sama isteri. Daripada bermulanya malam daripada mana-mana bahagian malam tu, selagi mana dilepas maghrib sampai sebelum subuh, maka bahagian tu maka ajza'ul lail tu, mana-mana ayul ajza' lail tu boleh kita dihalalkan untuk bersama dengan isteri. Tetapi itu adalah pemahaman luaran saja. Tapi dengan isyaratun nas, apa yang kita faham adalah ni adalah pendapat Dr. Wahbah Zuhaili, isyaratun nas kat sini adalah dibolehkan untuk orang yang berpuasa tu berjunub. Sebab apa? Mungkin ada kekeliruan dalam keadaan ni. Sebab bila kita berpuasa tu,
kita tak boleh berjunub. Tetapi adakah tidak boleh itu adalah sepanjang hari? Jadi ayat ni, apa yang isyaratun nas, apa yang ayat ni tunjuk, bukan pada makna luaran ya, bukan pada makna zahirnya, adalah boleh untuk orang berpuasa itu untuk berjunub. Kenapa saya letakkan Wahbah Zuhaili kat sini? Sebab ada juga ada pendapat-pendapat lain tentang isyaratun nas, tentang ayat yang sama. Sebab isyaratun nas ni bukanlah satu yang dia adalah sesuatu yang boleh ada khilaf di antara para ulama. Okay. Tengok ayat seterusnya. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat kat sini mudah aja. Ibaratun nas kata wajib bertanya orang, wajib pertama ahli zikri kan. Kita wajib bertanya orang yang lebih mengetahui. So ibaratun nas itu jalan yang wajibnya. Tapi dalam pemahaman isyaratun nas, apa yang kita nampak bukan daripada nas tetapi dengan proses at-ta'ammul wan nazar adalah untuk kita nak tanya kepada orang yang mengetahui atau orang mendalami sesuatu benda, orang betul-betul mahir sesuatu bidang, nak tak nak orang tu sendiri kena wujud. Jadi disebabkan itu jatuhnya hukum nak tak nak wajib adanya ahli zikri untuk orang bertanya. Jadi daripada situ adalah hukum adalah timbulnya hukum yang dalam masyarakat tu mesti ada orang yang mahir. Sebab apa? Supaya orang yang tak mahir boleh tanya kepada dia. Tetapi itu bukan daripada ibaratun nas, itu adalah dari isyaratun nas. Dia adalah petunjuk kepada nas, petunjuk kepada nas tu. Tetapi bukanlah satu benda yang direct. Lagi sekali kena ingat kena ada proses at-ta'ammul wan nazar. Okey. At-ta'arud baina ibaratun nas wa isyaratun nas. Ya, kalau berlaku pertembungan antara ibaratun nas dan isyaratun nas, apa yang patut kita buat? Okey. Hukum isyaratun nas, hukum kita beramal dengan isyaratun nas adalah qat'i dan wajib beramal dengannya. Maksudnya dia bukanlah satu benda yang zonni dan kalau benda tu dah mutlak, benda tu dah putus, maka kita wajib beramal dengannya. Akan tetapi kalau berlakunya percanggahan, walakin idza ta'aradat ma'a ibaratun nas fa inna dilalatul ibarah ataupun ibaratun nas tadi tu aqwa min isyaratiha fatakunu muqaddimatun alaiha. Jadi bila berlaku percanggahan antara ibaratun nas dengan isyaratun nas, nak tak nak kita kena mendahulukan dulu pemahaman ibaratun nas berbanding isyaratun nas. Sebab apa? Ibaratun nas ni adalah pemahaman yang secara direct, yang secara qat'i, yang kedudukannya antara empat tadi dalam mazhab Hanafiyah dalam memahami adilalah tadi. Ibaratun nas adalah kedudukan yang paling kuat, maka perlu didahulukan pemahaman ibaratun nas berbanding pemahaman isyaratun nas. Okey, kita tengok contoh ta'arud ni. Okey, ayat pertama ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alail qisas ila qatla ila akhir. Okey, ayat pertama ni nak cerita orang beriman wajib untuk laksanakan qisas ke atas orang yang membunuh. Okey, pemahaman ibaratun nas kat sini adalah yalah wajib kita jatuhkan hukuman qisas lah kepada orang ni, dan ini pun dah termaktub dalam hukum Islam. Ayat kedua pula, wa may yatul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi ila akhir. Ayat ni nak kata ibaratun nas ayat ni, sesiapa yang membunuh orang Islam, orang mukmin secara sengaja, maka akan kekal di dalam neraka buat selama-lamanya dan akan mendapat murka Allah hingga akhir ayat lah. Tetapi isyaratun nas pada ayat kedua ni kan, kita boleh melalui proses ta'ammul. Masa isyaratun nas ayat kedua ni, kita boleh juga faham ayat kedua ni bermaksud kita tak payah pun lakukan qisas. Sebab apa? Sebab nanti dekat akhirat, orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja ni tetap akan dikenakan hukuman oleh Allah. Jadi boleh difahami dekat sini tak perlu untuk menjalani hukum qisas dekat dunia, sebab mereka akan diazab. Jadi berlaku percanggahan dekat ayat pertama dan ayat kedua. Ayat pertama ibaratun nas dia wajib menjalankan qisas. Ayat yang kedua kata isyaratun nas, ayat kedua kata tak perlu pun tak apa, sebab akan diazab dekat neraka. Jadi dalam keadaan ni yang mana satu dia perlu dia dahulukan? Semestinya adalah ibaratun nas. Ibaratun nas dekat sini adalah mesti dikenakan qisas. Okey, jadi itu sajalah daripada pembentangan kami. Sekian, terima kasih.